Saya mendaftar diri di Politeknik Kota Kinabalu di kampus Likas pada 1/10 tahun 96 tahun 99 dan di kampus Likas, dan saya memulai tugas secara rasmi pada bulan Januari tahun 2000 di kampus INANAM sebagai pensyarah di Jabatan Perdagangan. Secara officially dia, secara rasmi dia, saya bertugas di kampus INANAM lebih kurang 1 tahun saja sebelum saya diserapkan sebagai pegawai hal pelajar disiplin pada tahun 2001 dan bertugas sebagai di hal ehwal pelajar dari tahun 2001 sampai tahun 2010, yaitu selama lebih kurang 9 tahun. Dan sepanjang saya bertugas sebagai pensyarah selama setahun di Politeknik Kota Kinabalu di kampus INANAM, ada banyak juga kenangan manis waktu mengajar tu, sebab first time saya mengajar pelajar-pelajar yang kurikulum dia berbeza dengan sekolah. Sebab sebelum ni saya mengajar di sekolah, lebih kurang 10 tahun saya mengajar di sekolah, dan berpindah ke Politeknik sebagai pensyarah di Politeknik, dan kurikulum dia sangat-sangat berbeza. Dan di Politeknik ni dia punya, masa awal-awal dulu saya masuk mengajar, dia punya kurikulum tu independen. Maksud dia kita sudah terpulang dengan pensyarah macam mana dia menghabiskan kurikulum tersebut, sebab telah diberikan kurikulum sukatan dia, dan terpulang pada beri bicara pensyarah tersebut macam mana untuk kita habiskan silibus tersebut. Itu yang perkara yang paling manis lah, sebab dia berbeza dengan di sekolah, sebab kita semua akan kenalkan kursus tersebut, ujian, dan juga kita punya peperiksaan juga di Politeknik itu sendiri. Kemudian kenangan yang saya tidak boleh lupakan lah semasa di Politeknik ni, semasa bertugas di Politeknik, iaitu saya diberi mandat masa itu di bawah Encik Mustafa Omar, pengarah yang ketiga. Pada tahun 2002 kami diberi mandat di bawah Puan Anis Amira untuk buat tactical program, tactical perancangan perpindahan Politeknik di kampus Likas ke kampus tetap di Sepanggar. Okey, semasa dalam proses tactical tersebut, banyak kita punya program, kita punya rancangan, kita punya apa yang sudah kita rancangkan tu, ada yang berjalan dengan lancar, ada yang terbengkalai. Contoh dia, beberapa perkara yang kita sebutkan itu yang perlu kita bawa, kita tidak dapat bawa ke Politeknik, ke kampus tetap, disebabkan oleh kekangan kekangan kewangan yang ni semua melibatkan sukan lah, terutama sekali pelatihan sukan, dia punya bench dan sebagainya, itu kita tak boleh bawa. Jadi itu salah satu kenangan yang saya boleh lupakan lah, di mana banyak pelatihan kita boleh bawa, lagi file-file yang tidak boleh kita bawa juga sebab masih terikat dengan saya difahamkan dia ada berkaitan dengan pentadbiran di sekolah teknik itu sendiri. So kita menumpang di situ dan kita menggunakan pelatihan diorang, jadi pelatihan tersebut kita tak boleh bawa. Yang kita bawa sebenarnya kita punya bahan-bahan yang boleh movable saja, ataupun boleh bergerak saja. Okey, perbezaan yang ketara di antara penubuhan perbezaan ketara daripada awal penubuhan dan juga daripada awal penubuhan itu sampai sekarang. Apa dia punya perbezaan yang saya nampak ialah, satu yang paling penting sekali, jumlah pelajar dia berubah. Kalau dulu di kampus sementara itu kita cuma ada 300 lebih orang pelajar dengan 4 kursus atau kursus yang sedikit. Tapi di kampus tetap ini kita ada lebih kurang
3.000 lebih, menghampiri pada 4.000 pelajar, 4.000 lebih pelajar dengan kaki tangan lebih kurang 100 lebih orang. Jadi kalau dia punya perbezaan dia tuh yang kalau di kampus sementara tersebut senang kita kenal semua pelajar, kita kenal semua pensyarah, tapi bila sudah berada di kampus tetap dengan kawasan jarak yang jauh semua tu, kita jarang berjumpa dan sebenarnya kita tak kenal semua orang. Okay? Cuma yang kita kenal yang di sekitar kita saja yang selalu berurusan dengan kita, itu dia punya perbezaan lah. Kemudian semasa di Politeknik itu juga yang banyak memberikan peluang pada saya untuk menimba banyak pengalaman. Okay, semasa di sekolah dulu saya cuma mengajar dan mengajar. Tapi di Politeknik ini kita banyak perkara yang saya pelajari lah. Saya timba pengalaman. Yang pertama sekali saya belajar macam mana, walaupun saya pada masa yang sama saya juga mengajar, tapi pada masa yang sama juga saya juga belajar macam mana mengurus pelajar, macam mana mengurus keuangan pelajar dan sebagainya. Jadi kita lebih tahu tentang apa itu BOT waktu tu yang lama-lama dulu tu, kita tahu macam mana buat tengok warrant, peruntukan, semua kita tahu lah. Macam mana buat proses perolehan kita tahu. Itu yang pengalaman yang paling penting lah, yang mungkin saya tidak akan jumpa jika saya masih di sekolah lagi. Jadi itu pengalaman yang memang yang saya perolehi semasa saya bertugas di Politeknik ini. Itu terutama sekali bagian pengurusan pentadbiran daripada pengurusan pelajar sampai pada perolehan proses yang komplit lah. Kemudian cabaran yang dihadapi semasa menjalankan tugas. Banyak cabaran sebenarnya yang kita hadapi semasa menjalankan tugas ni. Ya, pertama sekali bila keuangan kita terlalu tight ataupun tidak cukup, jadi kita kena jalankan juga PDP itu walaupun kita dalam kekurangan bahan peralatan. Jadi sebagai seorang pensyarah kita kena kreatif untuk mengajar juga walaupun dia punya kecukupan itu tidak memadai lah. Contoh dia norma pengambilan pelajar itu sepatutnya 40 orang, kadang-kadang sampai 50 orang ataupun 60 orang. Jadi apa yang berlaku ialah kekurangan kursi, meja dan sebagainya. Jadi kita kena pandai macam buat adjustment. Okey, iaitu kelas-kelas tersebut kita pinjam kursi dari sebelah, sebab dia ke sebelah tu masih kurang pelajar, jadi kita macam bolehlah kita macam pinjam gitu kursi meja. Itu yang cabaran yang dihadapi lah. Kemudian yang kedua cabaran yang dihadapi ialah bila kita buat aktiviti pelajar tersebut, dia memerlukan pergerakan yang banyak jika bila pengambilan pelajar itu melebihi daripada norma pengambilan lah. Maksudnya kita boleh gunakan satu bas tapi kadang-kadang bergerak sampai 2 bas dan sebagainya. Jadi dia melibatkan kos yang tinggi dan juga kawalan yang tinggi juga lah. Sebab bila kita bergerak keluar, kita terpaksa memerlukan bantuan pensyarah lain untuk mengawal pelajar-pelajar tersebut. Sebab dia pelajar tersebut dalam jumlah yang banyak. Ya, okay. Kemudian saya rasa untuk mengatasi masalah ini, untuk mengatasi masalah ini, kita macam pihak haluan pelajar ataupun pihak pengurusan perlulah membuat perancangan yang rapi, terutama sekali pengambilan pelajar, agar pengambilan pelajar itu tidak melebihi daripada norma. Kalau melebihi pun dia tidak lebih daripada 10 atau 20% daripada norma, agar kelengkapan tersebut dapat diutilize dengan sepenuhnya lah, tidak melebihi daripada yang patut. Itu yang seterusnya juga kemudahan pelajar seperti wifi dan sebagainya, walaupun sudah ada tapi dia masih tidak mencukupi sebab dia macam tidak laju. Jadi bila wifi itu laju, PDP secara online itu boleh dijalankan dengan bagus, dan juga capaian-capaian pelajar di mana-mana tempat juga bagus. Kadang sebab kita punya kawasan politeknik ini luas, kadang-kadang ada satu area itu dia jadi black spot, iaitu tidak dapat memang tidak boleh macam talian tidak boleh masuk atau perangkat tidak boleh masuk ataupun wifi itu tidak boleh tembus. Jadi itu cabaran lah untuk apa yang perlu dirancang oleh pihak pentadbiran lah. Yang lain-lain itu semua saya tengok okey. Harapan ataupun cadangan saya terhadap Politeknik Kota Kinabalu,
Oke, dari segi harapan tuh semoga semua kursus-kursus yang ada di Politeknik ini semua pun mendapat attach dengan yang professional bodies. Contoh dia kalau macam di Jabatan Perdagangan dia attach dengan macam dia ada disediakan sekali dengan kursus-kursus yang bila pelajar itu keluar mereka ada sudah sijil pengiktirafan yang profesional. Contoh dia seperti kalau diploma logistik tersebut dia di bawah MILT, kemudian pemasaran tersebut dia sekali dengan program Chartered Institute of Marketing (CIM), dan kalau macam hospitality itu dia dengan hospitality punya inilah. Jadi itu harapan saya supaya kita punya kursus ini ataupun kursus kita ini mendapat sambutan yang menggalak daripada orang awam, dan juga kita untuk meningkatkan kita punya GE juga lah. Itu aja, sekian, terima kasih.